kita sambung dengan concave lens. Okay, so concave lens dia punya karakteristik dia mesti doof. Characteristic of the image. Okay, so dia mesti doof. Diminish, upright, virtual yang ini. So kalau kita lukiskan pada kedudukan ni, ini ialah objek. So kat mana kita letakkan objek-objek tu? Okay, sama ada kita letakkan before atau less than F, atau on the F, atau between 2F and F, so kat sini, ataupun on 2F or greater than 2F, the characteristic adalah sama, iaitu doof, diminish, upright and virtual. Okay So kalau yang sebelum ini untuk convex lens, dia punya characteristics of the image ialah dia semir move, di mana setiap objek yang kita letakkan pada kedudukan less than F, on F, between 2F and F, or on 2F or more than 2F, kita dapat dia semir move. So it's different with concave lens. So concave lens, doof ini, dia sama karakteristik dia dengan convex mirror. Okay, sama dengan convex mirror. Okay, so this is the ray diagram dia. So macam mana kita nak lukis supaya kita dapat karakter doof tu. Kita nak tengok macam mana kita lukis supaya kita boleh dapat. Kita dah tahu dah dia adalah doof. Tapi how to get the image tu yang image yang doof tu. Okay So untuk melukis concave ni, sebab dia ada dua F ni. F kat depan ke F kat belakang kita nak pintas dia. Okay So dia punya tips. Okay, so katalah ini ialah kanta kat tengah ni kan. So kan bentuk dia macam ni. Okay, so let's say the image, objek saya letak kat sini. Okay, so ada dua kedudukan F, sini dan sini kan. So macam mana kita nak tahu kita nak ambil F tu dekat depan sini atau dekat belakang ni. Okay, so cara dia. Okay, you tengok bentuk concave tu dia macam ni kan. Ni bentuk dia kan. So kalau kita nak completekan bentuk dia untuk lengkapkan dia jadi bulatan, so bulatan kan macam gini, betul tak? So dekat bahagian sini yang dia punya F tu, so F dia di belah sini, dekat belah sini lah yang you kena pintaskan. Okay, boleh faham tak? Okay, contoh, ada respon? Dia macam dia reflect balik lah dia. Ya, dia macam dia reflect balik. Okay, contoh okay, untuk this diagram, so ini kan bentuk concave-nya. So you nak completekan menjadi bulatan, you kena lukis yang belah sini, betul? So bila you lukis sebelah sini, maka F yang you kena pintas adalah F di bahagian sebelah sini. Okay, so contoh lagi satu, katalah dia punya kedudukan objek tu dekat sini. This is the object. So ini ialah concave dia kan. So bila you nak completekan bentuk, ini baru separuh, belum siap lagi bentuk bulatan. So bila you nak buat bulatan, you akan completekan dia sebelah sini. Maka F yang you kena pintas adalah F yang ini. It depends bentuk bulat tu di arah mana. Okay Sama juga yang macam kita belajar hari tu, convex. Convex kan bentuk dia macam ni kan. So kalau objek tu dekat sini, ni objek kan. So kan ada F2 kat sini. Jadi sekarang ni dekat bahagian objek tu, dia punya bentuk tu sebelah sini kan. Jadi bila you nak lukis dia jadi bulat, you kena lukis sebelah sini. Nampak tak? Jadi F dia adalah F yang ini, yang you kena pintaskan. So sama juga dengan concave. Okay Faham ya? Okay, next, macam mana kita nak lukiskan? Okay, so first kali pun sama juga kaedah dia. You kena ambil, okay, kita dah belajar hari tu 3 ray kan. So ray yang pertama ini ialah yang straight pergi ke kanta. So this one, dia straight pergi ke kanta. Nampak? Okay, dia straight pergi ke kanta. Kalau sinar tu straight, dia sepatutnya pintas kepada F. Tu yang tadi saya kata, F yang depan ni ke atau F yang ini. Betul tak? Jadi tu yang bila kita lukiskan, dia punya nak completekan bentuk bulatan tu kan sini kan. So bulatan tu complete macam ni. So F yang inilah.
yang you kena pintas. Okay. Jadi macam mana nak lukis tu? Okay. Right. Ni. Jadi dia akan pintas tu maknanya daripada sini you kena lukiskan garisan putus-putus tu. Ini maksudnya virtual line. Sorry. Saya tak sharp dia punya line. Okay. So this is the garisan putus-putus tu. Okay. Dan you panjangkan dia ke belakang. Okay. Okay. Nampak? So actually dia sebenarnya daripada cahaya tu dia masuk. Okay, cahaya tu dia masuk ni, yang dia masuk pergi ke kantar ni, dia akan mencapah keluar sepatutnya macam ni. Tetapi macam mana nak lukis garisan yang mencapah ini, you kena datang daripada pintasan pada F dekat sini. So itu sinar yang pertama. Alright. So the second ray, you all masih ingat lagi tak yang kita discuss hari tu? Ada 3 ray. Kalau dia straight, dia akan potong pada F. Kalau dia lalu F, dia akan keluar straight. Kalau dia lalu center, dia tidak akan mengalami sebarang pembengkukan. Masih ingat lagi tak? Ingat. Okay, kalau tak you boleh refer balik pada video yang kita dah bincang hari tu. Okay, so second ray, okay, daripada kepala, mesti lukis daripada kepala objek. So dia akan straight away center. So bila dia center, dia akan terus macam ni. Hujungnya lukisan saya. Sekejap, saya lukis elok sikit. Saya besarkan sikit. So this is the center. So saya lukis dia akan straight. Kenapa dia belok-belok ni? Okay, macam ni. Okay. So ini adalah sinar yang kedua. So you akan nampak ada pintasan tu. Okay, pintasan tu di sini. Ni kan? Ni tempat pintasan dia kan? So you lukislah kepala objek, image-nya. Nampak? Macam tu. Okay? So, what is the characteristic of this image compared to the object? The size? Size kita ada magnified, diminish, same size. So, ini ialah? Diminish. Diminish. Betul? And then what about the position of the image? Is it upright or inverted? Upright. Upright. Yes, upright. So, upright pasangan dia adalah virtual. Okay. So, kita dapatlah karakter doof dia. So, this is how you form the image using ray diagram. Okay, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Setakat ni? Boleh? Cikgu, Yes. kalau real tu maksudnya reflection tu dekat mana sebenarnya? Oh, okay. Real image, maksud dia, real image tu is the image can be captured by the screen. Itu maksud real. So kalau ada soalan tanya, what is the meaning of real image? So the meaning of the real image is the image can be captured on the screen. Contoh yang paling senang ialah LCD projector. Ingat kan LCD projector, kalau you boleh tengok paparan image tu pada screen, betul tak? So Betul. itu adalah real image. Okay? Virtual image is the image cannot be captured on the screen. Contoh paling mudah ialah image yang terhasil apabila you pakai spectacles. Bila you pakai spectacles, you akan nampak, contoh kalau you rabun jauh, you akan nampak objek yang jauh dengan jelas, betul tak? Atau bila you baca surat khabar, you akan dapat image tu besar. Contoh macam tu lah, image dia besar ke kan? Tapi bila you letakkan kertas atau kertas tu mewakili screen, you letakkan atas surat khabar tu, is there any image captured on the paper? So tak ada, betul tak? So bila tak ada, means that the image yang you nampak itu adalah virtual. Kalau you buka spectacle, image dia normal. Bila you tak ada apa-apa berlaku, when you pakai the spectacles, you akan nampak perbezaan saiz tulisan, betul tak? You nampak, apa yang you nampak itu adalah image. But the image cannot be captured on the screen. So kita ambil kertas putih, kita letak atas surat khabar tu. You cannot see any image captured on the screen because the image is virtual. Okay, faham Boleh tak? Okay. So, satu lagi I want to inform you that the concave lens
also known as diverging lens. Okay, diverging lens. Untuk concave lens also known as diverging lens. Maksudnya sometimes dia tak guna perkataan concave lens. Dia kata diverging lens. So that bila you dengar sahaja perkataan diverging lens, bermaksud it's refer to concave lens. So kalau you tengok dekat sini pun maksud diverge, the light, so you tengok the yellow line here, okay, the light enters the concave lens, okay, dia masuk ke dalam concave lens, bila dia keluar, it being diverge. Nampak tak ni? That's why concave lens is the diverging lens. Okay, manakala convex lens adalah converging lens, iaitu kanta menumpu. Diverging is kanta mencapah. Okay, boleh ya? Okay, next. Kita tengok. Ya, ada soalan? Ada soalan ke? Okay, second yang ini. Yang ini pun sama. Okay, so macam mana nak lukis dia? Okay, first kali kita ambil straight line pergi ke lens. Okay, dan kita tahu dia akan pintas pada F dekat depan dia. Betul? Jadi you kena buat dotted line. Tak dotted pun tak apa. Cuba nak tunjukkan dia pintas tu di sini. And then daripada sini you sambungkan. So the line actually diverge. Nampak? Okay, so this is the first ray. So the second ray, kita ambil warna yang okey sikit. Okay, warna hijau. So kita ambil daripada kepala, ingat lukiskan daripada kepala. Pergi ke center dan dia tidak akan mengalami sebarang pembengkokan. Okay. So this is how the light pass through the lens. Okay. So you can see that sini ialah titik persilangannya. So that is the kepala image. Okay. So tempat persilangan tu ialah kepala image. So objek dia adalah arrow macam ni kan. Ini objek. So ini image dia. So image dia mesti samalah dengan objek. Rupa dia, bentuk dia. Kalau arrow you kena pakai arrow lah. Kalau dia bagi pensel you kena pakai pensel lah. Rupa dia tu. Okay, kalau pokok you kena ambil image dia pokok lah. You tak boleh dia bagi objek pokok tiba-tiba image jadi pensel. Tak boleh. So yang ini image dia bagi adalah arrow. Jadi kita image dia adalah arrow juga Okay, jadi you tengok what can we say about the size? Is it magnified? Diminish or same size? Diminish. Yes. Diminish. Yes. What about the position? Is it upright or inverted? Upright. Yes, upright. So, doof. Virtual. Okay? So, faham ya? Sebab tadi, kalau you tengok di sini, kedudukan objek dia ialah between F and 2F. Kalau yang first tadi, dia pun sama juga dia bagi ni between F, less than F, nampak tak? Ni less than F. Yang kedua dia bagi between F and 2F, kedudukan objek dia ni. So no matter where the object is, the position of the object, so the characteristic of the image form is doof. Okay, so doof adalah untuk characteristic image formed by concave lens, whereas dia semir move is the characteristic of image formed by convex lens. Okay, so ini conclusion dia tadi. So kita akan dapat doof juga, betul? So this one pun doof. Okay ya. Okay, I terlupa satu yang hari tu punya, yang this one. Image object infinity. Ini kata apa ni, girls? Convex. Yes, convex. Convex. So objek dia adalah pada infinity. So kalau untuk lukiskan, kita hari tu kita belajar dia semir move kan. Yang paling besar ialah more than 2F, betul tak? Dia tu ialah kedudukan dia more than 2F, betul? Jadi sekarang ni kalau untuk objek yang berada pada infinity, yang ni yang saya explain sikit sebab hari tu tertinggal yang ni. Okay, so kita akan dapat sinaran tu ialah parallel. Okay, first kali kita parallel sebab kita tak nampak dia punya image sebab objek tu berada di infinity. Okay, saya lukiskan first kali.
dia pintas lalu F ke sini. So bila dia pintas lalu F, dia akan keluar straight. Betul? Okey. Kemudian sinar yang kedua. Okey, saya lukiskan dia betul-betul lalu center Okey. Macam tu Okey. So, you nampak tak persilangan tu? Can you see the intersection? Point intersect? This one kan? Boleh. So, kedudukan di mana titik persilangan itu adalah kepala image-nya. Okay, so kita lukis, dia dapat macam ni. So, objeknya, of course lah objek dia lebih besar So, dia punya image adalah diminish. Tak nampak dah hilang. Dah hilang saya punya screen. Hilang. Okay. Hilang. Sekejap. Okay. Alright. Boleh nampak? Boleh. Nampak tak? Boleh. Stop lagi. Boleh. Hilang. Saya stop lagi. Kenapa ya? Ada orang yang nak present ke? Ada someone yang tengah nak present ke? So tolong jangan present You tekan button apa tu? Ada someone yang tekan button nak present tu. So bila dia nak present, saya automatic stop. So jangan usi apa-apa button Unless you want to present. Okay. Alright. Okay. Boleh? Boleh. Attempt to hilang lagi. Masih hilang lagi. Sekejap. Kenapa ni? Sekejap saya tengok apa masalah ni. Kenapa? Sekejap. Saya try lagi sekali. Okay, boleh nampak tak? Okay, yuhuu. Nampak. Boleh nampak. 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 Okay masih hilang. Aduh, pening kepala saya. Kenapa ni lah? Hilang je. Hilang. Kenapa hilang Sekejap. Sekejap, saya keluar dulu. Kalau tak boleh juga, saya kena live dulu. Lepas tu saya masuk balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay. Boleh nampak? Boleh. 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 Okay Alright. Boleh. So karakteristik dia diminish. Inverted. Masih hilang lah. Saya nak buat ni. Saya keluar kejap. Kenapa jadi macam ni Saya keluar dulu Sekejap saya keluar dulu. Saya keluar dulu tau sekejap Okay, saya try lagi sekali. Tak boleh lah. Kenapa Attempt to start an invalid broadcast session. Girls? Ada orang yang cuba check masing-masing punya screen ada tak yang tekan presenting? Takut you all tersalah tekan ke apa ke? Girls?
Sekejap. Tak ada. Tak ada. Kan? Tak ada teacher. Ada. Tak je. Tak. Something wrong somewhere. Sekejap. Nak nangis ni. Masih kita go to application apa? Stop podcast. Dia macam tak boleh masuk ke. You nampak skrin saya ke? Nampak skrin? Nampak. Dah macam-macam. Nampak. Dah nampak dah. Dah tak nampak. Hilang balik teacher. Hilang balik. Teacher pun hilang. Okay, try lagi sekali Okay, boleh nampak? Boleh. Okay, Boleh. so doof. Okay, so ni karakteristik dia dir diminish, inverted, real. Okay, boleh tak? Yang ini ialah untuk convex. Yang dia punya objek berada pada infinity. Maknanya kita tak nampak objek dia. Kalau yang ini, kita boleh nampak objek dia. So yang ini, objek dia berada somewhere in infinity. Jadi, cara you nak lukis dia punya line ialah straight pergi ke center. Oh, lari dah ni. Straight pergi ke center. Lepas tu, ni lari sikit dia punya line. Tak apalah. Dia sepatutnya garisan hijau tu kat tengah-tengah. Okay ya? Boleh? Okay, so next. Kita nak masuk kepada boleh boleh saya sambung? Boleh. Okay, Boleh. Boleh. Sekejap. Dan okay, so kita nak masuk kepada power. Okay, hari tu rasanya Pak Kamil ada cerita dah. Okay, so untuk power of lens. Okay, apa yang bunyi tu? Okay, power of lens P. Oh ya, apa tu? Okay, the symbol of the power is P. So the unit of the power of lens ialah diopter. Okay, D besar. Okay, so diopter. So kalau macam your spectacles kan selalunya orang tanya berapa power pada spectacles awak kan. So sebenarnya power tu ialah diopter. Kalau lepas ni kena sebut diopter. Okay, so the formula P equal to 1 over F. F ini ialah focal length. Okay, so P equal to 1 over F dengan syarat F ini mesti diberi dalam meter. Okay, dan satu lagi, kalau dia bagi focal length itu in centimeter, maka formula dia akan menjadi nampak tak? Boleh faham tak? Ada nak tanya? Kalau ni formula dia yang ini dengan yang ini. Depends kepada unit yang diberi oleh F. Kalau unit F itu ialah meter, maka you pakai 1 over F. Then you dapatlah unit power tu diopter. Kalau dia bagi focal length itu in centimeter, ni dalam sentimeter, maka you kena gunakan formula 100 bahagi dengan F. Okay boleh ya? Boleh Boleh. Faham, Boleh. Boleh. So kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama. Dia bagi convex lens, focal length dia ialah 40. So dia bagi dekat sini F dia adalah 4 TCM. So unit dia ialah cm, betul? So soalan tanya what is the power?
So nak guna formula apa? 100 over 100 40. over Yes, 40. so P equal to 100 over 40. So berapa dapat? 2.5 2.5 Yes, diopter. 2.5 diopter. diopter. Okay so power kalau dia adalah positif. Okay, when the power ni adalah positif, maka dia adalah convex lens. Okay, so power dia ni positif kan? So dia adalah convex lens. Okay, boleh Okay, second one. Okay, now dia bagi example tu lens power is negative 5 diopter. Nampak dia bagi kat sini power dia negative 5 diopter. So you kena ingat power positif untuk convex, power negatif adalah untuk concave. Jadi dia nak untuk soalan A, dia bagi tu power equal to negative 5 diopter. So you nak kira focal length dia. So P equal to 1, kalau you pakai 100, you akan divide dengan F, you nak tahu F berapa kan? So F ini akan dalam unit sentimeter. So berapa? Negative 5 equal to 100 over F. So berapa nilai F? Berapa nilai F? Negative 20. So F Negative ialah 20. yes, negative 20 unit ECM ya. Sebab you pakai 100. Okay, so negative 20 cm. So apabila focal length dia ada nilai negatif, maka dia adalah concave lens. Okay, concave lens. Faham ya? So soalan B tu dia tanya what is the type of lens? So jawapan dia ialah concave. So ingat power kalau dia positif dia adalah convex, kalau dia negatif dia adalah concave. Focal length kalau dia positif adalah convex, kalau dia negatif adalah concave. Senang je nak ingat. Yang negatif semua concave. Okay? Boleh Okay. Kemudian untuk yang seterusnya, okay, yang tadi dah settle Now kita masuk kepada lens equation. Okay, so lens equation, formula dia you kena ingat 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Di mana U ini adalah object distance. Ingat lagi tak istilah U? Dah ajar dah hari tu. Object distance. Object distance. Okay. Dan V adalah image distance. So image distance, object distance, dia ukur, okay, kalau ini adalah kanta, so ini ialah objek, so jarak ini. Ini ialah, kalau dia objek, ini ialah jarak U. Kalau ini adalah image, so ini, dia ukur daripada tengah ni tau, daripada sini. Okay, ini adalah V. Faham tak? Boleh Okay, so ini equation untuk lens. So you kena ingat formula ni ni penting ni. Ni 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Okay, kemudian kita ada satu lagi formula. Okay, untuk magnification. Okay, kita nak tahu magnification. So magnification simbol dia ialah M. Okay. So magnification ni kita nak tengok berapa kali image itu besar daripada saiz objek asal. Okay. So formula untuk magnification dia ada dua formula. Yang pertama ialah V bahagi U. V ini ialah image distance bahagi dengan U object distance. Dan ini formula pertama. Formula yang kedua M sama dengan height image bahagi height object. Tinggi image bahagi tinggi objek. Yang bahagian atas ni semua adalah untuk image. Jarak image daripada kanta, the distance of image from the lens and the height of the image. Itu ialah magnification punya formula ya. Okay, now kita tengok example. Okay, example 3. Okay, tadi dapat tak formula tadi? Dapat. Dapat Okay, so example soalan yang example 3.
Okay, so an object of height 2 cm, ni nampak? Height 2 cm maksudnya HI ke HO? HI. HO. HI ke O. HO? Object O. height 2 cm. HO. So HO. 2 cm. Okay. Place at 30 cm from convex lens. So 30 cm ini ialah jarak apa? V ke U? V ke U? U. U. Mana you U. tahu? Yeah. Macam mana tahu dia adalah image object distance? Object. Sebab dia dah cakap kat sini object. So U dia adalah 30 cm. Okay, kemudian dia bagi focal length 20 cm. So itu adalah F. Betul? 20 cm. Okay. So soalan yang pertama dia tanya the image distance. So image distance ialah V. So dia tanya V. Betul? So macam mana nak selesaikan? Nak guna formula apa? 1/F. Yes. So 1/F. So kita selesaikan. Kita gunakan A. 1/F equal to 1/V plus U plus 1/V. So 1/20 equal to 1/30 plus 1/V. Kan? Okay. You nak cari 1/V kan? Okay. So kat sini Okay. So 1/V. Okay. So kita nak cari V senang je. So NT negative 1 minus 30 negative 1 tutup kurungan letak negative 1. Cuba kira dapat berapa? Tahu tak kenapa 20 negative 1? Tahu. Sebab naik atas. Yes. Sebab dia 1/60. kalau you tengok sini kan. So dia punya jawapan adalah 60 Negative 60 cm. Dapat? 60 cm. Dapat. Okay, 60 cm. Okay, so itu ialah untuk soalan A. Okay, soalan B. Okay, soalan B. Okay, dia tanya the linear magnification. So, dia nak M. Okay, sekarang ni maklumat apa yang kita dah ada? Maklumat U kita dah ada. Maklumat V pun kita dah ada. Betul? Jadi, kita akan masukkan V bahagi U. Betul? So, you dapat 60 divide by 30. So, you dapat berapa? 2. Yes, 2. 2. Dia tak ada unit 2 maknanya the image 2 times bigger than the object. So size image tu adalah 2 kali lebih besar daripada size object. Okay, boleh faham Okay, so cuba tengok soalan C pula. Macam mana nak buat soalan C? Macam mana nak buat soalan C? Saya padam ini. M equals Okay, 2 M. equals 2. 2 equals M kali U. 2 equals 2. HI over HO. HI over 2. Okay, so betul. Kita tengok mana? Soalan C. Okay, M equal to height image over height object. So height image kita nak cari kan? M kita dah dapat 2, betul? So height image, okay, height object dia bagi dekat situ ialah 2 cm, betul? So height image adalah 4 cm. Okay, dapat? Dapat. Okay, so soalan yang terakhir dia tanya characteristic of the image. Macam mana nak jawab soalan tu? Ini dia nak pakai dia semir move ke doof? Move. Sebab dia kata convex kan? Bila dia convex dia semir move. Okay. So macam mana nak tahu? Okay, dia bagi kedudukan F dia adalah F dia ialah berapa tadi? 20 cm kan? 20. 20 cm. Lepas tu dia bagi objek berada pada
30 cm. 30 sen. Jadi dekat mana tu? Jadi dekat mana? Kalau kita Dia. lukiskan, F tu sini Mir. 20. F tu 20, betul? So 2F tu ialah 40. Jadi dia akan berada di sini. Betul tak? Objek tu kat sini. Jadi kita tahu sini ialah dia mir lah. Mir kan? Mir. Kedudukan dia dekat sini ni. Sini F, sini 2F. Betul? Dia adalah lebih besar daripada 2F. Atas 2F ialah betul? So kedudukan objek ialah between 40 to 20. Can you disable microphone? Siapa tu? Saya dengar bunyi background dia kuat sangat. Okay, thank you. Okay, jadi karakter dia adalah mir. Magnified, inverted, real. Okay? Any question? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, good. Boleh. Okay, now yang ini pula. Macam mana nak buat? Okay, tengok apa. An object height 6 cm. Ini ialah H apa? HO. Yes, HO 6 cm. Place 20 cm from concave lens. So itu ialah U ke V? Yeah. 20 cm. Okay, kemudian dia bagi concave lens power 2.5D. So power sebab dia adalah concave, maka dia negatif 2.5 diopter. Okay. So dia nak what is the image distance. So image distance ialah V. Betul? V kan? Jadi macam mana kita nak buat nak dapatkan image distance? So what formula kita nak guna? Kita kena cari focal point dulu, betul? Cari focal point dulu kan? P equal to 100 divide by Negative 2.5. Negative 0.5. F. Kita nak cari F. Okay, so negative 2.5 equal to 100 over F. So F sama dengan berapa? Negative 40. Negative 40 cm. So the negative sign hanya untuk menunjukkan dia punya lens yang dia gunakan. So 40 tu you still ukur 40 cm daripada kanta. So the negative sign ini hanya untuk tunjukkan yang kita pakai adalah concave lens. Okay, so kita dapat focal length dia 40 cm. Jadi you nak kira dia nak apa? Distance image distance. Okay, so boleh gunakan 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Betul? So apa nak masukkan dalam tu? 40 negative. 1 over 40 equals to 1 over 20. Ni cuba yang ini you kena letakkan negatif sini. Okay, 1 over U. 1 over U kita dah tahu kan 20 cm, betul? Okay, plus 1 over V. Alright, jadi you nak cari V kan? So V equal to negative 40 negative 1. Betul? Betul tak? Negative 3 over 40. Kan? Minus 20 negative 1. Lepas tu tutup kurungan. Ada lagi satu negative 1. Betul? Betul. Betul ke tak? Saya kira? Jauh sangat ni. Negative 40 over 3. Sekejap kecilkan sikit. Okay. Negative 40 negative 1. Okay. Minus kan? 20 negative 1. Lepas tu dia negative 1. Kan? Okay. So dapat berapa B? Negative 40 over 3. Negative 40 over 3. Kira calculation? Guna calculator? Dia tak boleh bagi dalam bentuk
dia tak boleh bagi dalam bentuk fraction. So 40 800. negative Negative 13.33. okay, 13.3 cm. Okay? So tanda negatif ni hanya untuk concave. Dia nak tunjukkan negatif tu adalah concave. Okay Faham? Faham. Okay. So untuk height of image, saya nak kira height of image. Height of image, padam dulu. Tak muat. Kawasan tak muat. Buat M equals to V over U. Hilang lagi. Saya punya screen. Hilang Hilang. Screen saya hilang. 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 Okay. Hilang. Ya. Kejap. Okay. Okay. Stop lagi ni. Aduh, pening lah saya. Macam mana ni? Ada someone ni yang nak present sangat ni. Siapa yang nak present ni? Saya tak boleh nampak kat belakang ni siapa nak present ni. Sekejap, tengok. Siapa yang saya nak present sangat ni? Okay, saya cuba lagi sekali. Masih tak boleh. Siapa yang nak present sangat ni? Tengok sikit. Adeline, Adeline awak nak present ke? Adeline Fariza? Tak. Betul ni tiba-tiba ni nak present ni? Awak ada tertekan apa-apa tak? Awak ada tertekan apa-apa? Tak ada. Sure. Okay, Betul, try betul. sekali. Sekejap Cikgu. Tak boleh lah. Ada apa nak tanya, Aisyah? Yang soalan akhir tadi, macam mana tekan kalkulator dapat jawapan? Tekan kalkulator dapat jawapan. Saya tak Okey, dapat, kan tak ada dapat. button X negatif 1. Ada X negatif 1, button X negatif 1. Ya. Tak boleh lah. Button X negatif 1 tu, you tekan je button X negatif 1 tu. Masukkan balik persamaan tu. X negatif 1. X negatif 1 tu means 1 per 1 over. Kalau macam contoh 1 per 20, you nak tekan calculator, you tekan 20, tekan X negatif 1. So dia automatically akan keluar jawapan 1 over 20 tu lah. Jadi X negatif 1 terus tekan 20. First kali you tekan 20, lepas tu you tekan button X negatif 1. Okay. Sekejap I try lagi sekali. Hari malam ni mencabar sikit. Okay. Okay, boleh nampak ke my screen? Tak nampak. Tak. Boleh nampak ke? Tak nampak cikgu. Okay, tengok lagi sekali. Kalau tak ada, you jawab yang soalan yang B, C tu tadi, you boleh cubalah. Jawab. Sekejap saya cuba. Boleh nampak ke? Nampak ke tak? Nampak tak? Nampak. Tak. Oh, nampak. Nampak pula. Ngada-ngada betul dia ni. Tak boleh lah. Okay, so tak apalah. Tak nampak. Okay, so untuk soalan, actually soalan yang saya bagi tu, example 4 tu, dia ada dekat dalam
you punya tutorial tu, dia punya contoh. Okay, so untuk soalan B, C dengan D tu, you boleh buat, cuba buat So nanti saya bagi jawapan di dalam grup, okay? Boleh? Okay, teacher. Boleh teacher. Alright, so Okay, so far teacher. macam mana? Boleh faham ke? Boleh. Oh, Boleh. okay. So sampai situ aja Alright, okay. Thank you very much. Thank you teacher. Thank you. Okay, alright. Thank you, Thank you, teacher. teacher. Okay, bye. Thank you, teacher. Bye. Okay, bye. Bye. Thank you, teacher. Stay Okay, safe. bye. Stay safe too. Bye.